5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Zaid Hamidi dan seluruh kepimpinan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan dan seluruh kepimpinan perpaduan. Saya rasa malu bagi anak negeri Kedah. Di depan saya ni orang Perak, orang Penang yang sangat beradab dan bersopan. Tapi kami memiliki Menteri Besar yang sangat mendukacitakan kami. Minta maaf Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Perak. Saya merakamkan minta maaf bagi rakyat negeri Kedah. InsyaAllah. Saya sedih tuan-tuan. Kita menjelang pilihan raya pada 12 Ogos nanti. Kemudian menjelang 66 tahun kemerdekaan negara kita. Kemerdekaan negara yang dibentuk atas nama dokongan perpaduan berbilang bangsa dalam negara kita ini. Ini berbilang bangsa yang mendukung perpaduan, yang menyokong perjuangan untuk memerdekakan negara kita. 66 tahun kemerdekaan negara. Kita membentuk perlembagaan negara. 1956, kemudian 57, mula dipraktiskan sebagai perlembagaan yang resmi. Meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Dan yang keduanya ialah persoalan meletakkan raja-raja Melayu di dalam perlembagaan negara kita. Dalam rukun negara, meletakkan yang kedua ialah persoalan kesetiaan kita kepada raja dan negara. Tapi hari ini, selepas 66 tahun kita merdeka, ada manusia yang sedang berusaha untuk merobek perlembagaan negara kita. Sanggup untuk menghina raja-raja Melayu. Menghina ke bawah tulis Tuanku Sultan Selangor. Tuan-tuan bayangkan, ke bawah tulis Tuanku Sultan Selangor baru balik daripada menunaikan fardu haji. Yang sepatutnya disambut oleh semua, bukan saja rakyat Selangor. Hatta seorang pemimpin daripada negara Sanusi, dia pergi ke Selangor. Sepatutnya dia menghormati. Sepatutnya dia pergi untuk mengambil barakah. Daripada kepulangan ke bawah tulis Tuanku Sultan Selangor. Daripada menunaikan fardu haji. Tetapi dia pergi ke Selangor, dia caci, maki, hina Sultan Selangor. Dia hina ciptaan Allah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Soal berapa inci tinggi, ini anugerah Allah. Ini pemberian Allah. Ini ketentuan Allah, bukan kehendak manusia. Tapi inilah kita sedang berhadapan dengan seorang Menteri Besar yang telah memalukan seluruh rakyat negeri Kedah. Yang mencalarkan nama baik Sultan negeri Kedah. Yang menghina Sultan Selangor. Saya bersama rakan sejawat saya, Datuk Seri Diraja Tok Ded Khalid, patut memohon ampun dan maaf kepada ke bawah duli Tuanku Sultan Selangor atas keceluparan Menteri Besar kami yang sangat biadab terhadap raja dan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kepada ke bawah duli Tuanku Sultan Negeri Kedah, Patik dan rakan Patik Tok Ded memohon ampun dan maaf atas kebiadaban Menteri Besar Negeri Kedah yang telah mencalar, menconteng arang di muka ke bawah duli Tuanku Sultan Kedah. Patik-patik semua berjanji, Patik akan menebus maruah nama baik negeri Kedah dan juga nama baik Sultan Negeri Kedah supaya dijulang, dihormati oleh seluruh rakyat negeri Kedah dan seluruh rakyat Malaysia ini, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan juga merahmati kita semua. Merdeka! 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 Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali bagi! Kali bagi! Kali bagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO, pimpinan yang mari pada malam ini, saudara-saudari yang saya hormati sekalian.
kita berada di ambang pilihan raya. 29 hari bulan kita akan mengadakan penamaan calon. 12 hari bulan kita mengundi. Hari ini 14 hari bulan. Maknanya lebih kurang sebulan daripada sekarang. Adakah kita boleh menang pada 12 hari bulan, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah kita boleh menang? Jadi terima kasih, kita boleh dengan kerjasama yang baru kita bina 8 bulan. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di seluruh negeri Kedah, di semua peringkat, sejauh Kulim Bandar Baru sehinggalah ke Langkawi, 15 kawasan parlimen, 30 Benan Dun. Saya nampak ada kerjasama yang erat, ada usaha yang baik, dan insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala kita boleh mencapai kejayaan. Bukan saja mencapai kejayaan, malah boleh menubuhkan kerajaan baru di negeri Kedah. Kalih bagi! Kalih bagi! Banyak kerja buat di sini. Banyak kerja yang patut dibuat sini. Tapi Sanusi tak buat kerja tu. Sanusi pergi ke Selangor. Sanusi pergi ke tempat lain. Berceramah dengan loklak, dengan kata ke orang, dengan fitnah dan sebagainya. Sebenarnya banyak kerja di Kedah ni nak kena buat. Kulim High-Tech Park ada di sana, kerajaan persekutuan. 42,000 orang bekerja di sana. Kita kerajaan negeri boleh tolong membantu. Banyak urusan di sana nak dibuat. Gunung Bintang di Kulim adalah kawasan pelancongan. Banyak boleh dibuat. Kita ada Langkawi, pusat pelancongan. Kita ada Sungai Petani. Kita ada Bukit Kayu Hitam, kawasan industri. Kita ada anak muda yang ramai. Anak muda yang ramai nak tolong anak muda. Macam-macam yang kita boleh buat. Anak muda nak makan. Anak muda baru kahwin. Anak muda nak bayar kereta. Anak muda nak bayar handphone. Anak muda nak bayar estro. Anak muda ada rumah, nak bayar rumah. Kena cari cara penyelesaian. Bukan saja kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri kena cari idea. Kena cari perkara apa yang patut dibuat untuk membantu anak muda. Bukan saja anak muda, kita nak membantu yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi jumpa. Kita nak bantu pesawah, kita nak bantu nelayan, kita nak bantu penduduk Kedah yang ada di Padang Terap, yang ada di Sik, yang ada di Baling, yang ada di Padang Serai. Jadi banyak urusan. Sepatutnya Menteri Besar tak pergi bersyarah di tempat lain. Sepatutnya Menteri Besar urus di negeri ini yang rakyat dia perlukan. Oleh kerana Menteri Besar tak buat kerja tu, kita tukar Menteri Besar dalam pilihan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Kalih bagi? Kalih bagi? Kalih bagi? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira bahawa BN Pakatan Harapan ada tawaran. Ada tawaran yang telah kita sediakan untuk rakyat Kedah, untuk penduduk Kedah. Sama ada yang duduk di Kulim, yang duduk di Sungai Petani, yang duduk di Alostak, yang duduk di kampung, yang duduk tepi laut, yang duduk di Pulau Langkawi. Semua ni ada, insya-Allah kita dengan bantuan, dengan sokongan daripada Kerajaan Perpaduan di Kuala Lumpur, kita boleh mentadbir negeri ini. Saya yakin, saya percaya dengan kerjasama BN dan PH ini, kita boleh berjaya selanjutnya untuk tahun-tahun mendatang. Percayalah saudara-saudara, sebagai jentera parti, sebagai pendukung, sebagai penyokong, ajaklah sebanyak mungkin saudara mara kita, rakan taulan kita, dan saudara yang bersama dengan kita untuk memberi sokongan kepada BNPH. Tak ada takut, tak ada takut, tak ada perlu rasa risau, tak ada perlu apa-apa. Seperti kata sahabat saya yang awal tadi bahawa kita berada dalam sebuah kerajaan perpaduan. Dan itulah yang kita minta pun. Sebuah perpaduan yang aman, damai, stabil dalam sebuah negara yang multiracial. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalih bagi. Kalih bagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekanda saya Datuk Sri Zahid, Saudara Mat Sabu, mewakili DAP hari ini Saudara Steven Steam, rakan-rakan pimpinan. Kita masuk pilihan raya kali ini untuk menang dan kembali memerintah. Itu target kita. Untuk itu paling kurang kena menang 19 daripada 36.
Dan Pakatan Harapan bersama Barisan Nasional untuk julung-julung kalinya kerjasama. InsyaAllah dengan berkat kerjasama ni, kita boleh melebihi dan melepasi 19. Dari mana? Pakatan Harapan, kami berharap kerusi-kerusi macam Kulim, Lunas, Bukit Selambau, Sidam, Bakar Arang, DAP, Derga, Kota Darul Aman. Amanah sepatutnya mampu menyumbang Pengkalan Kundok, Kubang Rotan. Kami harap kami juga akan ikut membantu memenangkan Barisan Nasional Sungai Tiang, Bandar Baru, Pedu. Itu kawasan-kawasan dia tu. Pantai Merdeka. Guak Cempedak. Baik. Jadi 19 itu within the reach. Jadi kita nak bagi tahu bahawa sasaran masuk menang dan memerintah itu adalah sasaran yang realistik dan boleh dicapai. Itu mesej saya yang pertama. Mesej saya yang kedua, saya mengulangi apa yang Tok Dad sebut tadi. Kita ada package tawaran yang sangat jelas. Cuma di hadapan kita, saingannya adalah satu watak yang hari ini jadi Menteri Besar. Saya tak mau ulang yang kawan-kawan sebut. Cuma saya kalau nak bagi satu hujah, saya selalu sandarkan kepada satu asas yang kuat. Betul kita berdepan dengan satu parti politik yang namanya Parti Islam. Tapi kelihatannya ada jurang yang besar antara cakap dengan buat. Ya. Tak nampak pada keindahan tutur katanya. Tak ada. Islam tak macam tu. Tak kala Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berjumpa Fir'aun. Allah Ta'ala kata, izhaba ila Fir'aun, innahu tagha. Pergilah kamu berjumpa dengan Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Tapi Allah Ta'ala sebut apa dalam surah Taha? Allah Ta'ala kata, qawlan layyina. Allah Ta'ala kata, cakap baik-baik dan cakap lemah lembut dengan Firaun. Kita nak bagi tahu dengan Sanusi, kami ni tidaklah sejahat Firaun dan hang tu bukanlah sebaik Nabi Musa. Betul atau tidak? Jadi kalau dia betul-betul menghayati apa yang Quran suruh, apa yang Nabi ajak, saya fikir ini soal penghayatan. Cakap tentang Islam tapi penghayatannya tidak ke situ. Yang pertama. Buka kitab sikit. Saya dulu masa dalam Muda UMNO, Datuk Zahid suruh saya buat kursus pidato. Jadi kursus pidato ni dia ada tertib dia. Hujah kita mesti disokong oleh apa? Saya amal sungguh-sungguh ilmu tu. Jadi bila bersyarah depan Tok Guru ni kita kena baca kitab balik. Betul ya? Baik. Yang kedua, ya, pernah seorang sahabat, dia kata kat Bilal, dia kata, wahai lelaki berkulit hitam. Nabi dengar, Nabi marah. Bila sahabat ni dapat tahu Nabi marah, dia rasa menyesal. Dia letak kepala dia di tanah, dia kata, aku takkan panggung balik sehingga Bilal pijak kepala aku. Ya, sampai situ. Ini yang hampir selangor, yang hampir ungkap kata-kata yang jijik hina ni, akhlak Islam hang tang mana? Mana akhlak Islam tak baca ke sirah Bilal ni? Alim ulama dalam parti hang tak cerita ke? Jadi saudara, hal-hal macam ini, itu dari segi akhlak. Islam ini akhlak, Islam ini adab, Islam ini syariat. Bab itu, saudara, panggung kepala kita bahawa kerjasama antara Pakatan Harapan dan UG, kita mampu menonjolkan imej dan wajah Islam yang lebih indah berbanding
dengan PAS dan bersatu Perikatan Nasional. Sudah. Itu yang pertama. Yang terakhir. Saya lama dah tak berucap ni. Yang terakhir. Saudara, kita masuk dan nak jatuhkan, nak ambil balik ni pasal isu-isu tata kelola. Apa elephant in the room di Kedah? Isunya banyak. Saya pilih nadir bumi, rare earth. Ya. Baru saja polis buat beberapa tangkapan. Tangkapan ini belum habis lagi, saudara. Belum habis lagi. Saudara. Sebab itu, malam ini saya nak tanya dengan Sanusi Menteri Besar. Sebagai Menteri Besar, kamu juga pengurusi Perbadanan Menteri Besar. Saya nak tanya, ada tak dapat surat daripada Datuk Fauzi Mustafa, Pengarah Tanah dan Galian Kedah, pada hujung tahun lepas, surat yang menghendaki Menteri Besar Incorporated membayar kompaun 500,000 kerana mencuri nadir bumi di Kampung Chong Sek. Di Kampung Chong Sek, Kedah. Kamu Menteri Besar, kamu pengurusi MBI, kamu dapat kompaun. Surat itu bertarikh 4 Oktober 2022 bersamaan 8 Rabiul Awal, dialamatkan kepada pengurusi MBI, kompaun di bawah Seksyen 426/1 Kanun Tanah Negara 1965. Kejadian 2:30 petang pada 24 September, kejadian curi nadir bumi di Kampung Chong Mukim Sek, Kedah. Yang ini, yang tanda tangan surat tu Datuk Fauzi Mustafa. Saudara, kita lantik jadi Menteri Besar untuk urus negeri, bukan jadi pencuri. Saudara nampak? Itu baru permulaan. Saudara, baru permulaan. Akan ada siri pendedahan dengan dokumen lengkap kerana kita percaya rakyat Kedah cerdik. Never underestimate the wisdom of the Kedahan. Yang ini yakinlah saudara. Kita akan turun, terangkan dengan elok dalam siri-siri penerangan kita. Mudah-mudahan sasaran paling kurang 19 kerusi Dewan Negeri itu akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.